nyata dalam hidupku. Tetaplah langkahku, karena Kau besertaku. Ya Bapa, ku mau memuji-Mu, sebab besar cinta-Mu padaku. Rancangan indah telah Kau sediakan di setiap langkah hidupku. Kasih setia-Mu Tuhan nyata dalam hidupku. Ajarku bersyukur atas kebaikan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan nyata dalam hidupku. Tetaplah langkahku, karena Kau besertaku. Bukan karena kuat hebatku, namun hanya karena anugerah-Mu. Kasih setia-Mu Tuhan nyata dalam hidupku. Ajarku bersyukur atas kebaikan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan nyata dalam hidupku. Tetaplah langkahku, karena Kau besertaku. Penyertaan-Mu Tuhan nyata dalam hidupku. Tetaplah langkahku, karena Kau besertaku. Karena Kau besertaku. Nyata dalam hidupku. Saat tiada jalan, Tuhan Kau ada, memberikan jawaban dan pengharapan. Saat ku tak berdaya, Tuhan Kau mampu memberi pertolongan dan penghiburan. Ku percaya janji-Mu kan terjadi dalamku. Walau duka dan derita, ku tetap memandang-Mu. Ku percaya janji-Mu kan pulihkan hidupku. Tiada ragu dan keluh ku melangkah. Ku percaya janji-Mu. Da 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 da
bisa memberikan jawaban dan pengharapan. Saat ku tak berdaya, Tuhan kau mampu memberi pertolongan dan penghiburan. Ku percaya janjimu kan terjadi dalamku, walau duka dan derita, ku tetap memandangmu. Ku percaya janjimu kan pulihkan hidupku, tiada ragu dan keluh ku melangkah. Ku percaya janjimu, kasih setiamu melebihi segalanya, tiada terkira kebaikanmu Tuhan. Kini hidupku ku berikan padamu segalanya. Ku percaya janjimu kan terjadi dalamku, walau duka dan derita, ku tetap memandangmu. Ku percaya janjimu kan pulihkan hidupku, tiada ragu dan keluh ku melangkah. Ku percaya janjimu, ku percaya janjimu kan terjadi dalamku, walau duka dan derita, ku tetap memandangmu. Ku percaya janjimu kan pulihkan hidupku, tiada ragu dan keluh ku melangkah. Ku percaya janjimu, ku percaya janjimu, ku percaya janjimu. Da 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 da. Saat terindah dalam hadiratmu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu
Shalom jemaat sekalian, hari ini adalah hari keempat dari 7 Days of Prayer. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk boleh datang dan berdoa kepadanya. Karena itu mari kita memohon kepada Roh Tuhan untuk boleh memimpin kita ke Kalvari untuk kembali mengingat dan memaknai kasih Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kembali Engkau izinkan kami untuk datang kepadamu, untuk boleh berdoa. Tuhan, biarlah di saat kami berdoa malam hari ini, kami boleh kembali mengingat betapa besar kasih-Mu kepada setiap kami. Kami boleh kembali merasakan kasih-Mu yang luar biasa itu. Karena itu, biarlah Engkau menjamah setiap kami. Pimpin kami Tuhan saat kami berdoa, saat kami merenungkan firman-Mu. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, masalah, kesulitan pasti kita alami. Apa yang kita lakukan saat sesuatu terjadi dalam hidup setiap kita? Mari kita boleh tetap percaya dan bersandar kepada Dia, Tuhan kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti tiba-tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara, mari saat ini kita bersama-sama berdoa untuk para pengusaha, para pemimpin perusahaan. Agar Tuhan memberikan hikmat, Tuhan yang menolong mereka dalam menjalankan perusahaan mereka. Mari kita juga berdoa untuk setiap pekerja. Biarlah mereka boleh juga melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapak, saat ini kami bersama-sama bersatu hati kami mau berdoa untuk para pengusaha-pengusaha. Saat ini mungkin mereka mengalami kesulitan di tengah-tengah perekonomian dengan keadaan yang kurang baik. Tuhan, tolong berikan mereka hikmat, kebijaksanaan. Berikan mereka jalan keluar untuk masalah yang saat ini mereka hadapi. Biarlah mereka boleh memimpin perusahaan dengan penuh kasih, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa untuk setiap pekerja-pekerja di tengah-tengah kesulitan ekonomi. Mungkin ada di antara mereka yang gajinya dipotong atau bahkan belum mendapatkan gaji. Tuhan, tolong mereka. Biarlah mereka boleh tetap dengan semangat, dengan sukacita melakukan tugas tanggung jawabnya. Khususnya anak-anak-Mu. Biarlah mereka boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kesulitan yang saat ini sedang dihadapi. Tuhan, kami mau menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita juga bersama-sama berdoa untuk setiap anak-anak sekolah dan juga mereka mungkin saat ini yang sedang kuliah. Biarlah mereka boleh belajar dengan semangat,
mereka boleh menyelesaikan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Kita juga berdoa untuk setiap guru-guru, pengajar-pengajar, supaya Tuhan juga berikan nikmat, mereka boleh menjadi teladan bagi setiap murid-murid mereka. Mari kita bersama-sama buka suara kita berdoa. Ya Bapa, kami bersama-sama berdoa untuk setiap anak-anak kami yang saat ini sedang sekolah, atau mereka juga yang saat ini sedang kuliah, menempuh studi. Tuhan tolong mereka, biarlah mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai siswa, sebagai mahasiswa dengan baik. Mereka boleh menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan. Mereka boleh dengan semangat, dengan sepenuh hati belajar. Tolong mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pendidik, guru-guru, dosen-dosen, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka boleh mengajar dengan sepenuh hati. Tuhan, tolong mereka, anak-anak-Mu. Biarlah mereka bukan hanya sekedar membagikan ilmu, tetapi mereka juga boleh membagikan kasih-Mu kepada setiap anak-anak didik mereka. Sehingga mereka boleh menjadi teladan bagi murid-murid mereka. Tolong Tuhan, kami berdoa untuk pendidikan yang ada di Indonesia. Biarlah pendidikan yang ada di Indonesia boleh semakin baik dan boleh mencetak anak-anak, orang-orang yang luar biasa. Kami memberkati Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami, pendidikan yang ada di Indonesia ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita juga berdoa untuk ibadah Jumat Agung. Mari kita doakan untuk setiap para pelayan yang akan melayani. Kita berdoa untuk staf yang akan membantu, yang bekerja. Kita doakan supaya Tuhan siapkan setiap mereka. Dan juga setiap jemaat-jemaat, kita semua yang akan mengikuti ibadah Jumat Agung ini juga boleh mempersiapkan hati. Boleh mengalami lawatan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapak, kami bersama-sama bersatu hati berdoa untuk ibadah Jumat Agung. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pelayan yang akan melayani, baik yang ada di atas mimbar maupun yang di bawah di balik layar, untuk setiap para staf yang membantu. Tuhan, mengurapi setiap mereka. Tuhan, Kau pakai mereka, Kau siapkan mereka, biarlah mereka boleh mempersiapkan diri mereka. Bukan hanya sekedar teknik, tetapi hati mereka. Mereka boleh benar-benar siapkan. Sehingga saat mereka melayani, mereka bukan melayani dengan kuasa mereka. Mereka bukan melayani dengan kekuatan mereka. Tapi mereka melayani dengan kuasa dari-Mu. Tuhan, tolonglah mereka. Kami juga berdoa untuk setiap diri kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat. Biar kami juga boleh mempersiapkan diri kami. Kami bukan hanya sekedar datang, duduk, mengikuti ibadah lalu pulang. Tapi biarlah di ibadah Jumat Agung ini, kami boleh menerima jamahan-Mu, kami boleh merasakan kasih-Mu. Tolong kami Tuhan, tolong kiranya Kau memberkati ibadah Jumat Agung. Kami mau menyerahkan ibadah Jumat Agung ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang boleh bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Mazmur 143 ayat 10 mengatakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saat ini mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami
ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan punya rencana dalam hidup setiap kita. Dan rencananya pasti yang terbaik. Karena itu biarlah kehendak Tuhan tergenapi di dalam hidup setiap kita. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Kehendak-Mu, oh genapkanlah, ku tanah liat, Kau penjuna. Bentuklah aku seturutmu, ku mau menunggu pimpinanmu. Kehendak-Mu, oh genapkanlah, pilih hatiku, sucikanlah. Di hadapan-Mu ku berserah, Yesus Tuhanku, oh terimalah. Kehendak-Mu, oh genapkanlah, pimpinlah aku seturut-Mu. Penuhi aku dengan Roh-Mu, tinggallah selalu di hatiku. Saudara, mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon anugerah Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. 在阅读以及思想上帝话语之前，我们一起来低头祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh datang sekali lagi ke hadirat Tuhan. 主啊，感谢你今天让我们又再次的可以来到你的面前。 Ada waktu kami bersama-sama mempersiapkan diri kami memperingati Jumat Agung dan Paskah tahun ini. Ya Tuhan, kami sungguh memohon supaya Engkau Tuhan sekali lagi bekerja beranugerah di dalam kehidupan kami. 主啊，在我们参加耶稣受难日以及耶稣复活节之前，主啊，求你来再次的恩待我们。 Pada waktu kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, ya Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus bekerja di dalam diri setiap kami. 当我们要阅读思想你话语的时候，主求你的圣灵在我们中间动工， Sehingga kami boleh mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan. 让我们可以明白了解我们所读所思想的。 Dan hidup kami sekali lagi diubahkan semakin hari semakin serupa dengan Kristus Juru Selamat kami. 因此，我们的生命可以被更新，可以越像基督。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢主， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berserah. 奉靠主耶稣基督圣名祈求祷告， Amin. 阿门。 Selamat malam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，晚安。 Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-22. 我们一起来翻开我们的圣经《路加福音》22章。 Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan dari ayat 39 sampai dengan ayat 46. 我们要一起来阅读思想39节到46节。 Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan ayat 46. 路加福音22章39到46节。 Demikian bunyi firman Tuhan, lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku,
melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." 耶稣出来，照常往橄榄山去，门徒也跟随他。到了那地方，就对他们说：“你们要祷告，免得入了迷惑。”于是离开他们，约有扔一块石头那么远，跪下祷告，说：“父啊，若你愿意，就把这杯撤去。然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。”有一位天使从天上显现，加添他的力量。耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大雪点滴在地上。祷告完了，就起来到门徒那里，见他们因为忧愁都睡着了，就对他们说：“你们为什么睡觉呢？起来祷告，免得入了迷惑。” Saudara, salah satu doa yang paling sulit untuk kita mohonkan di hadapan Tuhan itu adalah, "Jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku ya Tuhan." 当我们在上帝面前献上我们的祷告的时候，有其中一个最不容易的祷告就是主啊，成就你的意思。 Saudara, kita tahu bahwa kita perlu belajar taat kepada kehendak Tuhan. 我们大家都知道，我们必须学习顺服上帝的意思。 Kita tahu bahwa kehendak Tuhan itu sempurna. 我们知道上帝的意思是完全的。 Tetapi jauh di dalam lubuk hati kita, saudara sekalian, kita sadar bahwa ada konsekuensi yang harus kita terima pada waktu Tuhan menyatakan kehendaknya. 当我们心里的深处，我们很清楚知道，当上帝对我们显明他的意思的时候，那就必定会有一个我们该要接受的后果。 Jauh di dalam pikiran kita, saudara sekalian, kita tahu bahwa belum tentu saya suka dengan kehendak Tuhan. 我们很清楚的知道，上帝的意思不一定是我们喜欢的。 Belum tentu saya cocok dengan kehendak Tuhan. 上帝的意思呢，不见得是适合我的。 Belum tentu saya siap dengan kehendak Tuhan. 对于上帝的意思呢，也许我还没做好心理准备。 Maka kalau boleh pilih, saudara sekalian, tentu akan lebih baik kalau kehendak kita yang terjadi. 如果可以选择的话呢，那当然成就我们的意思就会更好了。 Kita yang pilih apa yang kita mau. 由我们来任意的选择我们想要的。 Dan Tuhan cukup kemudian merestuinya, Tuhan kemudian memberkatinya. 那上帝只要核准祝福我们就够了。 Saudara, kalau seperti itu yang terjadi, 如果是像那样一样呢， saudara, saya yakin kemungkinan besar kita akan lebih semangat lagi berdoa. 那我们肯定一定会更热心的祷告。 Kemungkinan besar kita tidak akan perlu bergumul di dalam doa kita. 很有可能我们根本就不用再竭力祷告了。 Bahkan kemungkinan besar, saudara sekalian, kita tidak lagi akan mempertanyakan kebaikan Tuhan bagi setiap kita. 甚至我们不用再质疑上帝的美善了。 Tetapi kita semua tahu, saudara sekalian, tidak seperti itu cara kerjanya. 可是呢，我们大家都知道，事情并不是那样发生的。 Saudara, doa bukanlah sebuah permintaan supaya kemudian Tuhan itu menuruti dan merestui apa yang kita kehendaki. 祷告呢，并不是祈求上帝来符合并且成全我们的意思。 Sebaliknya, saudara sekalian, doa itu adalah sebuah pernyataan bahwa kita rindu, kita rela agar kehendak Tuhan sajalah yang terjadi di seantero hidup kita. 那却是相反的，祷告呢，是我们渴望、渴慕上帝来成全他的意思在我们的生命里。 Doa adalah ekspresi kesadaran bahwa Tuhan adalah Tuhan dan kita bukan. 祷告呢，是因为我们意识到上帝是神，而我们不是上帝。 Dan itulah sebabnya, saudara sekalian, kita mau belajar menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. 因此，我们要学习来适应上帝的意思。 Saudara sekalian, berdoa agar kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita bukan hanya sekedar sulit bagi kita, tetapi juga sesungguhnya sulit bahkan bagi Yesus. 祷告来求上帝的意思呢，这种祷告并不是困扰我们，连对耶稣也是如此。 Betul, Yesus adalah Allah 100%. 没错，耶稣是100%的神， Tetapi Yesus jugalah manusia 100%. 但耶稣也是100%的人。 Maka tidak ada apapun yang dialami oleh manusia yang tidak bisa dialami oleh Yesus. 所以没有任何事情我们所遭遇的是耶稣无法遭遇的。 Dan saudara, itu termasuk perasaan bergumul
dengan berat ketika harus menaati kehendak Allah. 也包括我们当我们顺服上帝的意思的时候所面临的挣扎。 Nah, saudara, ada dua catatan penting di sini. 这里有2个重点。 Pertama, saudara, 第一， kita tidak tahu bagaimana di dalam diri Yesus sebagai Allah 100% dan juga manusia 100% bisa ada pergumulan seperti itu. 我们不晓得耶稣呢，身为耶稣100%的神，也是100%的人，他怎么会有这种挣扎呢？ Saudara, itu misteri Allah. 那是上帝的奥秘。 Yang kedua, saudara, 第二点， saudara, ketika Yesus bergumul untuk tunduk kepada kehendak Allah Bapa, 当耶稣顺服上帝的意思，一直感到纠结的时候， saudara, itu bukan berarti bahwa Yesus punya kehendak yang berbeda dengan Allah Bapa. 这并不代表耶稣与天父与父神有不同的心意， Bukan demikian, saudara. 并不是那样的。 Saudara, Yesus bergumul karena kehendak Bapa itu tidak selalu mudah untuk dijalani. 耶稣感到纠结挣扎，是因为上帝的天父的旨意，不是每次都很容易去执行的。 Tetapi saudara sekalian, pada waktu Yesus memutuskan untuk tetap mendoakan agar kehendak Allah Bapa yang terjadi di dalam dirinya, 当耶稣决定这样的祷告，求上帝的意思成就在他身上的时候， so di sini kita belajar bahwa doa yang tersulit ini sekaligus menjadi doa yang terbaik. 那这个就证明了最难、最不容易的祷告，其实就是最好的祷告。 Sekali lagi, betul doa ini sulit, bahkan mungkin tersulit. 没错，这样子的祷告是不容易的，而且是最难的。 Tetapi karena yang tersulit ini adalah yang terbaik, saudara sekalian, maka doa yang seperti ini jugalah yang senantiasa harus menjadi doa kita bersama-sama. 可是呢，这个最难的祷告，也就是最好的，也该成为我们的祷告。 Mengapa, saudara sekalian? 为什么呢？ Yang pertama, saudara. 第一点， Saudara, mendoakan kehendak Allah sesungguhnya menjaga agar hati kita senantiasa percaya kepada rancangan Allah Bapa yang sempurna itu. 祷告求上帝的意思，是为了要守护我们的心，相信上帝的完全计划。 Saudara, perhatikan isi doa yang dipanjatkan oleh Tuhan Yesus. 我们一起来注意主耶稣所献上的祷告。 Saudara, Tuhan Yesus memohon supaya cawan murka Allah atas dunia yang berdosa ini diambil daripadanya. 主耶稣求父神把神的大怒杯撤去。 Saudara, di sini kita bisa melihat Tuhan Yesus dengan jujur apa adanya mengungkapkan isi hati dan pergumulan. 在这里呢，我们可以看到主耶稣很坦诚地表达他心里的感受。 Maka di sini saudara sekalian kita belajar, kita sekali lagi diingatkan bahwa mendoakan kehendak Allah tidak berarti kita tidak boleh menyampaikan apa yang menjadi keinginan atau kehendak kita. 那接着主耶稣的祷告，我们的再次的学习，向上帝祷告，祈求上帝的心意，不代表说我们不可以表达我们心里的感受，并且我们的心意。 Saudara, kita boleh mendoakan keinginan kita, kita boleh mendoakan kehendak kita. 我们可以为我们的心意祷告，我们可以表达我们的感受， Sama seperti Tuhan Yesus, saudara, kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa. 就如同主耶稣他称呼天父为阿爸父。 Dan betul saudara sekalian, Allah itu seperti Bapa yang penuh kasih. 没错，上帝就像一位充满慈爱的父亲。 Allah yang senantiasa membuka pintu anugerahnya untuk selalu tersedia mendengar doa dan permohonan kita. 总是为我们打开恩典之窗，聆听我们的祷告。 Maka kita boleh bahkan harus seperti Tuhan Yesus, saudara sekalian, kita membawa permohonan kita dengan jujur apa adanya di hadapan Tuhan. 所以我们可以，而且甚至我们必须像主耶稣一样，实实在在的把我们的心里表达出来。 Saudara, tetapi di sisi lain, doa Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bagaimana sikap yang seharusnya pada waktu kita berdoa kepada Allah Bapa. 那另一方面呢，主耶稣也教导我们，当我们向上帝祈求的时候，我们该有的一个态度。 Saudara, sebagaimana kita percaya bahwa Allah Bapa selalu bersedia untuk mendengar permohonan kita, 正如我们相信，我们的天父总是愿意垂听我们的祷告。 saudara, kita pun juga harus percaya bahwa Allah Bapa selalu punya rancangan yang sempurna bagi kita. 但我们也要相信，我们的天父必有完全的计划。 Dan itulah sebabnya saudara sekalian, seluruh permohonan kita kepada Allah harus dibingkai dengan keberanian untuk mengatakan kalimat yang sama dengan Tuhan Yesus. Ya Bapakku, jika engkau mau, jadilah kehendakmu. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. 因此，我们对上帝的祷告呢，必须勇敢地说出像主耶稣那样的一句话：“父啊，若你愿意，然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。” So pada waktu kita berdoa demikian, 当我们这样的祷告，
Sesungguhnya kita sedang menjaga hati kita supaya apa, saudara? Supaya kita terus-menerus percaya kepada rancangan Allah yang sempurna itu. 当我们这样祷告的时候，其实我们一直在守护我们的心，让我们可以相信上帝是有完全的计划。 Allah pasti mendengarkan permohonan saya. 上帝必垂听我的祷告， Apapun itu Allah pasti mendengarkannya. 任何一些祷告，上帝都垂听。 Tetapi di saat yang sama, Allah juga pasti punya rancangan yang sempurna. 可是呢，同时上帝也必有完全的计划。 Dan itulah sebabnya pada waktu saya memohonkan keinginan saya, memohonkan kehendak saya kepada Allah, saya mau di saat yang sama memohon supaya kehendak Allah yang sempurna itulah yang terjadi. 因此呢，当我向上帝祈求我的祷告的时候，同时我也要祈求上帝的旨意成就在我的身上。 Saudara mendoakan kehendak Allah menjaga hati kita agar terus-menerus percaya kepada rancangan Allah yang sempurna meskipun itu berat. 祷告呢，祈求上帝的意思，也就是在守护我们的心，依然相信上帝有完全的计划，即便那是不容易的。 Saudara, semakin berat kita bergumul, 我们的挣扎越难， semakin perlu kita memohon agar kehendak Allah yang terjadi. 我们就更要求上帝的意思成就。 Mengapa, saudara? 为什么呢？ Supaya yang berat itu kita tidak tanggung dengan sia-sia. 这样子让我们不枉然的背负这个重担。 Supaya yang berat, yang harus kita tanggung, yang harus kita hadapi itu saudara sekalian tidak sia-sia. 让这个我们所背负的不枉然， Tetapi kita hadapi dengan sebuah keyakinan bahwa Allah di dalam kehendak yang sempurna sedang mengerjakan sesuatu yang sempurna. 那我们是凭着信心知道，在我们这个不完美的状态下，上帝的完全的计划将要实施。 Yang kedua, saudara sekalian. 第二点， Mengapa kita perlu mendoakan kehendak Allah? 为什么我们必须要祷告祈求上帝的意思？ Saudara, kita perlu mendoakan kehendak Allah karena mendoakan kehendak Allah menjaga diri kita agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. 祷告祈求上帝的意思成就，是为了要守护我们不陷入迷惑。 Saudara, Injil Lukas membingkai peristiwa ini secara berbeda dengan Injil Matius dan Injil Markus. 与马太福音以及马可福音来对照的话，路加福音用不同的方式来框架这件事情。 Sudah dicatat di sini sebelum Tuhan Yesus mengambil waktu berdoa secara pribadi, 在耶稣个人祷告之前， ia menasihatkan murid-muridnya untuk berdoa. 他劝他的门徒要祷告， Tujuannya supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. 免得入了迷惑。 Lalu kemudian saudara sekalian, nasihat yang sama diulangi lagi setelah Tuhan Yesus berdoa. 然后主耶稣祷告之后呢，他又再次同样的方式来劝他的门徒要祷告。 Dan saudara, Tuhan Yesus bukan hanya sekedar memberikan nasihat. 主耶稣不只是劝他们， Tuhan Yesus sendiri mengambil waktu untuk berdoa. 主耶稣自己他亲自抽出时间各自的祷告。 Bahkan di ayat 44 saudara sekalian dikatakan bahwa ia bersungguh-sungguh berdoa. 而且在44节说，他恳切的祷告。 Semakin berat pencobaan yang harus dihadapi, semakin ia bersungguh-sungguh berdoa. 他的挣扎越沉重，他就越恳切的祷告。 Dan Tuhan Yesus menang saudara sekalian atas pencobaan itu. 因此，主耶稣就胜过了迷惑。 Sementara murid-murid gagal saudara. 同时呢，他的门徒就失败了。 Mereka membiarkan diri mereka dikuasai oleh rasa sedih yang begitu mendalam. 他们让他们自己受忧愁的控制。 Tuhan Yesus berdoa, 主耶稣祷告， murid-murid tidak. 但门徒却不祷告。 Saudara, apa yang Lukas ingin sampaikan di sini saudara, seolah-olah ingin menekankan bahwa sesungguhnya pencobaan apapun itu terlalu kuat untuk bisa diatasi dengan kemampuan diri sendiri. 路加福音就仿佛的想要强调说，迷惑是大于我们所能克服的能力。 Pencobaan hanya bisa dihadapi ketika kita mendoakan kehendak Allah. 迷惑只能够透过我们求上帝的意思成就来面对。 Kenapa demikian saudara? 为什么呢？ Saudara, pada prinsipnya pencobaan itu selalu menggoda kita untuk beralih dari kehendak Allah kepada kehendak diri kita sendiri. 因为呢，迷惑总是诱惑我们远离上帝的意思，却转移自己的意思。 Saudara, pada dasarnya pencobaan itu selalu akan mencoba meyakinkan kita supaya kita mau bergeser dari kehendak Allah yang seharusnya kita jalani, yang seharusnya kita hidupi, bergeser menjadi mengikuti kehendak diri kita sendiri. 那迷惑呢，常常就是诱惑我们去远离上帝的意思，并转移我们自己的意思。
Jadi saudara sekalian, tidak ada senjata yang lebih ampuh untuk mengatasi pencobaan selain apa saudara? Selain mendoakan supaya kehendak Allah lah yang terjadi dalam hidup kita. 因此呢，没有更好的武器来面对这个来抵抗这个迷惑，唯有透过祈求上帝的意思成就在我们的生命里。 Tidak ada cara yang lebih baik untuk menghadapi pencobaan selain meminta supaya Allah menjaga diri kita terus-menerus berjalan di dalam kehendaknya. 没有其他更好的方式，除了就是求上帝来成就他的意思在我们的生命里。 Saudara, semakin berat pencobaan yang kita hadapi, 我们的所面临的试探越难， semakin perlu kita mendoakan supaya kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita. 我们就更加的需要祈求祷告上帝来成就他的意思。 Mengapa saudara? 为什么呢？ Supaya kita boleh mengalami sama seperti apa yang Tuhan Yesus alami. 让我们可以如同主耶稣可以胜过迷惑， Kita boleh menang atas pencobaan yang kita hadapi. 我们可以对于这些迷惑可以得胜。 Saudara, selama kita hidup di dalam dunia yang berdosa ini, 只要我们还处在这个充满罪恶的世界里， pencobaan demi pencobaan bentuknya macam-macam akan terus mendatangi kita. 各式各样的诱惑、各式各样的迷惑，一直都来诱惑我们。 Dan itulah sebabnya saudara sekalian, engkau dan saya, kita semua, saudara, kita tidak boleh berhenti berdoa supaya kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita. 因此，我们不可以我们要不断的求上帝的旨意，求上帝的心意成就在我们的生命里。 Kita tidak boleh jemu, kita tidak boleh bosan mendoakan supaya kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita. 我们要不断的为这件事情祷告。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱弟兄姐妹们， besok kita akan bersama-sama memperingati pengorbanan Kristus bagi setiap kita orang-orang berdosa. 明天我们要一起来纪念基督为我们舍命的日子。 Dan hari ini saudara sekalian melalui doa yang Tuhan Yesus panjatkan di Getsemani, kita bersama-sama diingatkan bahwa Kristus rela meminum cawan murka Allah untuk menyelamatkan kita. 今天借由基督在客西马尼园的祷告，我们再次的被提醒，基督愿意喝下神的大怒杯，为了要拯救我们这些罪人。 Saudara, Kristus rela meminum cawan murka Allah supaya engkau dan saya yang telah ditebus olehnya dimampukan untuk senantiasa berkata kepada Allah, jadilah kehendakmu di dalam hidupku. 主耶稣他愿意喝下神的大怒杯，为了要让我们这些已经被救赎的人，可以坦然无惧的对上帝说：“主啊，只要成就你的意思。” Saudara, itulah kunci kemenangan Kristus atas pencobaan. 这就是基督抵抗迷惑得胜的关键。 Dan itu jugalah kunci kemenangan kita menghadapi pencobaan apapun yang mendatangi kita. 这就是我们在面对任何的迷惑可以得胜的关键。 Saudara, kiranya Jumat Agung dan Paskah di tahun ini membawa kita semakin hari semakin rindu mendoakan dan melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. 但愿今年的受难日以及复活节可以帮助我们，可以更加热心的向神渴慕、向神祷告，并且在我们的生命里可以顺服神的意思活着。 Kiranya Tuhan menolong setiap kita. 求主帮助我们每一个人。 Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 主所爱的弟兄姐妹们， bersyukur Tuhan berkenan memberkati kita melalui firman-Nya. 感谢上帝，今天借由上帝的话语赐福我们。 Ada kesempatan bagi kita untuk bercermin pada firman Tuhan. 今天呢，有机会我们借由上帝的话语来自我反省。 Mari akui dosa kita dan mohon pengampunan Tuhan. 我们一起来向上帝承认我们一切的罪恶，以及求上帝的饶恕。 Kalau hidup kita ada yang tidak sesuai dengan firman-Nya, 倘若我们的生命有不符合上帝话语的， mari kita juga mau ambil komitmen untuk melakukan firman Tuhan. 我们也一起来立定心志，要执行上帝的话语。 Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. 我们一起来各自的祷告。
Mari kita menyanyikan pujian menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, 我们在天上的父， kami berterima kasih untuk ketekunan yang Tuhan berikan, kami boleh berdoa sampai hari ini. 主啊，感谢你，一直到今天为止，你仍然赐给我们有恒切祷告的心。 Tuhan tolong kami supaya kami tetap tekun untuk berdoa hingga selesai dalam doa 7 hari ini. 主啊，求你也帮助我们，可以维持的参加7日的祷告会，一直到结束。 Dan Tuhan tolong kami setelah kami mendengar firman Tuhan, kami diberikan kekuatan untuk mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. 主，我们已经聆听了主你的话语，也帮助我们可以活出，可以执行主你的旨意。 Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. 感谢主你所赐下的福分。 Demikianlah doa syukur kami yang kami mohon hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. 奉靠主耶稣名求祷告感恩， Amin. 阿门。 Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 主所爱的弟兄姐妹们， besok kita ada kebaktian Jumat Agung, 明天是耶稣受难日的崇拜会， dimulai jam 9 hingga jam 11. 是上午9点一直到11点。 Selesai kebaktian Jumat Agung, 崇拜结束后呢， ada acara doa tumpang tangan. 会有按手祷告仪式。 Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang beberapa minggu yang lalu tidak sempat mengambil form doa tumpang tangan, 若您前几周没有机会来到教会来取那个祷告表单， bisa menggunakan kertas sendiri di rumah. 您可以在自己的家中拿取一张纸条， Tolong kertas itu ditulis nama Bapak Ibu dan Saudara sekalian 在纸条上呢，您可以注明您的名字， dan tulis pokok-pokok doa yang akan Bapak Ibu minta. 还有一些您想我们为您祷告的祷告事项。 Nah, hari Jumat besok Bapak Ibu bawa form doa itu untuk dibawa ke tim doa tumpang tangan. 那明天您来到教会参加主日崇拜的时候，您可以把那个表单交给祷告的服侍人员。 Bapak Ibu doakan supaya kebaktian besok dan tim doa tumpang tangan diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan menjadi berkat buat kita semuanya. 我们一起来为明天的崇拜以及明天的按手祷告仪式，一切都可以很顺利的进行，也包括所有的服侍人员。 Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. 晚安，上帝赐福大家。